Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya nak bersambung tentang hantu pocong. Baik, pernah dengar hantu pocong? Semestinya semua orang pernah dengar kan? Saya pasti setiap orang dah tahu bagaimana rupa hantu pocong, macam mana cara dia bergerak. Kalau ikutkan, hantu pocong ni merupakan hantu yang menyeramkan sebab rupa dia tu seperti orang yang baru dikafankan. Saya akan menerangkan secara fakta asal-usul hantu pocong ni. Jadi kalau ikutkan, ada berbagai versi, ada berbagai teori tentang kewujudan hantu pocong ni. Tapi apa yang saya boleh katakan di sini, kita boleh kategorikan hantu pocong ni kepada 3 jenis. Yang pertamanya yang kita selalu dengar, mungkin arwah yang telah meninggal tu, dia keluar daripada kubur melalui kewujudan hantu pocong ni untuk berjumpa kepada sesiapa sahaja supaya membuka ikatan yang tidak terbuka. Yang kita selalu lihat kan, orang yang meninggal dunia, yang dikuburkan, dia akan melonggarkan ikatan di bahagian kepala, di bahagian badan dan di bahagian kaki. Bila terlupa untuk buka ikatan tu, dah ditanam kan, jadi wujudlah jelmaan pocong. Kononnya roh tu memasuki semula tubuh dia supaya membuka ikatan pada kain kafan dia. Jadi ini satu, orang kata, pendapat yang mitos. Yang keduanya, saya boleh kategorikan kewujudan hantu pocong ini merupakan kewujudan jelmaan daripada golongan jin yang menyerupai bentuk pocong. Dan yang ketiganya, penampakan hantu pocong ini mungkin terjadi disebabkan oleh guna-guna perbuatan daripada dukun atau bomoh atau pengamal ilmu hitam bagi tujuan untuk menakut-nakutkan manusia. Jadi dia memanfaatkan tubuh si mati untuk tujuan sihir dia. Oleh itu, apa yang saya boleh katakan di sini, saya berpegang kepada jenis nombor 2 dan nombor 3. Kebiasaannya penampakan hantu pocong ni dia akan menjelma pada waktu malam. Dan apa yang saya pernah dengar, kewujudan ni dia tak lama. Mungkin ada yang mengatakan antara maghrib hingga selepas maghrib. Dan mungkin ada yang mengatakan daripada pukul 1 hingga pukul 2. Saya ada kisah juga tentang hantu pocong ni ada di satu tempat di tempat saya. Ada kawan saya mengatakan kalau nak tengok hantu pocong, pergi ke satu tempat ni, tunggu dalam pukul 1 pagi hingga 2 pagi, hantu pocong akan menjelma. Maknanya di situ saya boleh katakan kewujudan hantu pocong daripada apa yang kawan saya cakap tu merupakan kewujudan daripada ilmu sihir ataupun ilmu hitam bagi tujuan untuk menakut-nakutkan manusia. Jadi jelmaan hantu pocong ni dia akan menjelma daripada satu kubur, dan kubur itu akan berasap, maka menjelmalah hantu pocong itu. Seperti kebiasaan kita tahu, pergerakan hantu pocong ni terbatas sebab dia terikat kan. Jadi dia bergerak secara melompat. Sebenarnya hantu pocong yang betul dia tak melompat sikit-sikit. Dia akan melompat dengan langkah yang besar. Maknanya satu lompatan tu mungkin boleh mencapai dalam 5 meter. Dia laju, dia akan makin lama makin laju. Dan dia boleh terbang. Jadi sesiapa yang berjumpa dengan hantu pocong, terjumpa ke, hantu pocong tu suruh buka ikatan dia. Kalau ikut orang-orang dulu, bila kita jumpa hantu pocong ni, kita kena cakap, aku sudah memaafkanmu, aku sudah membuka ikatanmu, pergilah engkau ke alam kamu semula. Ada orang kata macam tu. Jadinya kita dalam Islam, kita kena berhati-hati dalam kita menghadapi makhluk halus ni. Sebab kita tak tahu, mungkin ada jerat di sebalik keadaan macam tu. Mungkin ada orang nak buat ilmu sihir pada kita, dia tak tahu, mungkin jin yang nak mengganggu kita. Sebenarnya hantu pocong ni bukanlah manusia yang sebenarnya. Sebab manusia yang sebenarnya dia mempunyai roh. Dan bila seseorang manusia itu meninggal, maka terpisahlah jasad dan rohnya. Jasadnya ada di kuburan dan rohnya berada di alam barzakh. Bila kita sebut alam barzakh ni, terpisah. Roh tak akan masuk semula ke dalam jasad dia untuk bangkit di dunia. Tidak ada, sebab dia dah di alam lain. Itu kita boleh faham secara ringkasnya.
Semestinya saya menekankan kepada jenis yang kedua dan ketiga, maknanya kewujudan hantu pocong ni adalah kewujudan jin, dan kebiasaannya jin kafir lah yang akan menjelma sebagai hantu pocong. Biasalah jin ni dia suka duduk di kawasan-kawasan yang sunyi, di atas pokok buluh yang lebat, rumah-rumah lama yang tak berpenghuni. Kebiasaannya kewujudan hantu pocong yang berupa jin ni rupanya berbentuk tengkorak ataupun separa tengkorak, dia ada daging-daging sikit. Kadang kalau tengkorak dia tak ada daging lah. Mata yang tersembul, hampir keluar mata dia, dan dia tidak ada kening ataupun kulit. Mata dia berwarna merah ataupun berwarna biru. Kadang tu di bahagian biji mata dia ada ulat-ulat sikit. Nak bagi nampak seram lah. Bagi jenis yang ketiga, kewujudan hantu pocong ni merupakan ilmu sihir yang digunakan oleh bomoh-bomoh ataupun dukun untuk menakutkan manusia ataupun menjalankan kerja-kerja jahat. Dan ada juga yang menggunakan hantu pocong ni bagi tujuan membunuh seseorang sesuai dengan apa yang dihajati. Jadinya dia menggunakan medium mayat yang tertentu yang dirasakan mayat itu dia mampu untuk menggunakannya sebagai kewujudan hantu pocong. Hantu pocong daripada jin ni berbeza dengan hantu pocong yang diwujudkan oleh bomoh dukun ini dari segi rupa dia. Rupa dia tidak seperti tengkorak. Dia seperti manusia, wajahnya masih lagi diletakkan kapas di bahagian telinga, bahagian hidung, bahagian mulut. Jika anda jumpa hantu pocong yang sejenis ini, maka berhati-hati sebab ada seseorang hendak menyihir anda ataupun hendak melakukan kerja jahat kepada anda. Jadi sebagai orang Islam, kita kena berfikir secara Islam. Kaedah-kaedah kita gunakan pun secara Islam. Macam mana kita nak mencegah daripada gangguan makhluk halus seperti hantu pocong ni. Kalau dia ada unsur-unsur yang tak baik yang selalu mengganggu kehidupan kita, di kawasan rumah itu kita taburkan garam dan lada hitam. Pagar rumah tu azan. Kita niat kepada Allah supaya Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menghindari gangguan setan ni. Itu saja tentang hantu pocong.